Bateri. Ha. Tak jadi. Oh, tak jadi. Tak jadi. Okey. Dah. Tak jadi pun. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Ke-13 Kalamun, artinya arti kalam ialah berkata-kata, dan iaitu sifat kalam ni ialah sifatun yang qadimatun, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjuk ia sifat kalam ni menunjuk atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya ke-13, yakni sifat yang ke-13, yakni yang ke-13 nisbah pada bilang lah. Dengan bahawa kita maklum segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dulu dan tidak kemudian. Bukanlah maknanya jenis teratur sebagaimana hak kita bilang ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat misalnya dan sebagainya lah. Hak tu bilang nisbah pada sebutan sahaja. Dibilang pada nisbah kita nak belajar. Adapun hakikat segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya qadim belaka. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala tu qadim, maka sifat-sifat Allah Ta'ala kesekaliannya, kesemuanya, maknanya ialah qadim juga. Dah tu bilang ke-13 ni malam ni pada sebutan lidah saja, ataupun pada nisbah kita nak belajar sahaja bilang tadi tu, bukan pada hakikatnya, tidak. Jadi sifat yang ke-13-nya ialah sifat kalam. Artinya, yakni terjemahannya, kalam-kalam ni terjemahannya berkata-kata. Ni sifat yang ke-13 hak kita nak belajar pada malam ni nya, iaitulah sifat kalam. Maka sifat kalam ni merupakan satu sifat yang perbicaraannya agak rumit lah, agak payah sedikit. Kerana apa? Kerana maknanya pada sebutan kalam tu, pada makna di bahasa Malaysia kita ni, terbahaginya 4 perkara yang lagi akan datang. Maka oleh kerana banyak sebut kalam sepatah, tapi pada terjemahannya mengandunginya 4 bahagian. Oleh kerana banyak tadi, maka payah untuk perbahasan di sifat kalam ni. Kerana itulah di antara nama bagi ilmu yang kita belajar ni, namanya ilmu kalam. Kerana apa? Di antaranya ilmu hak kita belajar ni, di antaranya nama dia ilmu kalam, kerana payah. Ilmu ni banyak nama dia. Sebagaimana kita maklum, ilmu hak kita belajar ni dipanggil ilmu usuluddin, dipanggil ilmu tauhid, dipanggil ilmu aqidah. Di antaranya nama ilmu kalam. Ilmu tauhid, kerana apa dipanggil ilmu hak kita belajar sekarang ni ialah ilmu tauhid? Kerana ilmu ni manakala maknanya kita belajar dia
memberi arti ataupun ilmu ni ilmu untuk kita mentauhidkan Allah. Itu panggil ilmu tauhid. Ilmu hak kita belajar ni. Ataupun nama panggilan juga ilmu hak kita belajar ni, ilmu akidah. Kerana apa panggil ilmu akidah? Kerana ilmu hak kita duk bicara ni ilmu pesing jenis dia nya, kita belajar dia, kita sipu dalam hati kita, kita pegang dalam hati kita. Kerana tu panggil ilmu akidah. Panggil juga ilmu ni ilmu usuluddin. Kerana apa panggil ilmu ni ilmu usuluddin? Kerana ilmu ni lah ilmu umbi sekali. Seolah-olah pada nisbah pokok, mana mungkin nak berbuah satu-satu benda, satu-satu buah, ataupun nak tercabangnya ranting-ranting, ataupun nak jadinya sebuah pokok tu kalau tanpa akar. Kalau tanpa akar umbi dia tu. Maka kerana itulah ilmu ni panggil ilmu usuluddin, umbi bagi agama. Terletaknya maknanya ibadat-ibadat kita tadi terhenti di atas maknanya akidah kita tu yang sahih. Kalau akidah kita tu sahih, maka ibadat-ibadat hak lain kita buat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu usuluddin, ilmu umbi bagi agama. Dan di antara lain panggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni. Ni kerana apa panggil ilmu kalam? Kerana bahasan di sifat kalam. Di sifat kalam Allah Ta'ala ni agak rumit, agak payah. Maka kerana tu dibangsakan ilmu ni ilmu kalam. Ilmu kalam mana ni? Ilmu kalam hak syarak. Ilmu kalam hak maknanya asal umbinya daripada Quran hadis, duk bicara tentang wujud Allah Ta'ala. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Nabi duk cerita tentang adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maknanya qidam, Allah Ta'ala maknanya tak sama dengan makhluk. Umbi ke semua tadi tu sumber asal dia daripada Quran dan hadis. Tak sama dengan ilmu kalam satu lagi, panggil ilmu kalam juga. Hak tu ilmu kalam hak sesat, hak salah. Ilmu kalam mana? Ilmu kalam hak ngaji dia bawa kepada tidak ada Tuhan. Hak tu ilmu kalam falsafah Yunan Greek tu. Hak tu hak salahnya. Tiba-tibanya tahmah di ilmu hak kita belajar ni. Ilmu kalam ni daripada falsafah Yunan Greek kita belajar. Tak kena gitu. Tak betul tahmah gitu tu. Kerana apa tak betul? Kerana ilmu kalam tu ada dua. Ada ilmu kalam hak bangsa syarak ni, hak kita duk mengaji ni, hak ni duk mengaji Allah ada bagian. Hak ni hak syarak. Hak sumber asalnya daripada Quran dan hadis Nabi SAW sumbernya, ambilannya. Adapun ilmu kalam falsafah Yunan tu mengaji dia bawa kepada kata tidak ada yang mencipta hak tu. Tak ada Tuhan hak tu. Hak tu falsafah mana tu? Falsafah Yunan Greek hak sesat. Jangan duk pukul rata begitu. Jangan duk pukul ikut dan begitu. Tak kena. Bila sebut ilmu kalam anti selalu. Falsafah Yunan Greek bukan. Hak tu hak lain. Cuma kebetulan nama tu sama. Tu saja. Betul lah nama tu sama. Ilmu kalam juga, tapi hak tu hak sesat. Hak ni hak syarak. Maka tak boleh nak tahmah kata ilmu kalam ni sesat. Falsafah Yunan Greek tu lain hak tu. Hak tu bawa pada tidak ada Tuhan. Ni ilmu kalam lain ni. Ilmu kalam hak syarak. Cuma kebetulan nama dia sama dengan hak falsafah Yunan Greek tu saja. Tak boleh nak pukul rata. Misalnya, malam ni siapa mengajar ni? Ustaz Khairul Ikhwan. Ustaz Khairul Ikhwan hak mengajar Tuhan Taharah tu kau. Jangan pukul rata begitu. Tak kena. Tu Khairul Ikhwan lain hak tu. Ni Khairul Ikhwan lain. Nama kebetulannya sama. Gitu.
tu. Itu tak boleh nak pukul rata. Tu dia. Ikutlah. Contoh lainnya ada tu seseorang tu dia tu kaki dadah. Seorang lagi tok lebah. Nama berapa kaki dadah dengan tok lebah tu? Nama dia misalnya Abu nama dia. Abu nama dia. Abu tu tak boleh nak pukul Abu kaki dadah, tak boleh. Abu ada juga tok lebah. Begitu. Tak boleh nak pukul pada nama tu, tak boleh. Ni pun sama. Ilmu kalam ada dua. Ilmu kalam hak syarak hak kita duk mengaji ni, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Ilmu apa lagi nama dia tadi, banyak tadi nama dia nya. Ada pun ilmu kalam hak sesak hak nu. Hak falsafah Yunan Greek mengaji dia bawa pada kata tidak ada yang mencipta. Tu falsafah Yunan Greek lain tu. Ni ilmu kalam lain ni. Ni bahasan dia payah di ilmu kalam ni kerana tu di sifat kalam ni kerana tu dipanggil ilmu ni dibawa nama ilmu kalam kerana sifat kalam Allah Ta'ala ni di antara bahasan yang agak rumit dalam bahasan ilmu usuluddin. Hingga-hingganya terjadinya fitnah yang besar pada suatu masa dulu di zaman ulama-ulama yang terkemuka. Di antaranya berlaku maknanya di Imam Ahmad Auza'i dipenggalkan kepala dia. Berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, digodan, dipukul, dirotan dan sebagainya. Tu kerana apa tu? Fitnah pada masa tu pemerintahnya ialah Mu'tazilah. Raja ketika tu hak pegang negeri ketika tu di Baghdad kalau tak silap, di Iraq sana. Raja perintah negara dia, negeri dia pada saat tu ialah ketuanya ialah berfahaman Mu'tazilah. Berkefahaman Mu'tazilah. Duk maknanya duk berpegang kepada ulama-ulama Mu'tazilah pada ketika tu. Maka dia nak rakyat-rakyat dia berkefahaman seperti fahaman dia. Maka nak menyeru kepada semua maknanya rakyat-rakyat dia supaya berkefahaman Mu'tazilah ni payah ramai banyak. Lalu tu dia pegang ulama-ulama hak hebat-hebat, hak bisa-bisa, hak terkenal. Mu ni maknanya dia paksa supaya kata Al-Quran makhluk Allah. Dia paksa begitu. Mu kena kata Al-Quran makhluk Allah. Bila ulama terkemuka kata begitu, sedaklah dia. Hak lain-lainnya maknanya ya begitu jelah. Ya betul. Ulama ni kata begitu ni. Tu. Lalu tu di antaranya Imam Auza'i dipaksa suruh kata Al-Quran ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Auza'i tak kata, dipenggalkan kepalanya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sama juga tak kata, tak mahu kata Al-Quran tu ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu dikurung, dirotannya, sehingganya disebut dalam suatu riwayat dirotannya Imam Ahmad bin Hanbal sehingga tercabut, terlondeh seluar ataupun kain yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba ada tangan gaib yang memegang kain tersebut supaya tidak terbuka aurat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu di antara karamah dia. Begitu juga berlaku kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Berlaku juga pada dia kerana dia sempat berada di zaman pemerintahan Mu'tazilah tersebut. Cuma dia sempat lari. Dia sempat lari daripada tempat tersebut, berhijrah ke Mesir. Dia lari daripada sana. Kerana apa? Kerana memaksa supaya mengatakan Al-Quran tu makhluk. Supaya kata begitu. Lalu tu dah begitu. Maknanya manakala Imam Bukhari lari daripada tempat tersebut, Imam Bukhari berdoa kepada Allah Ta'ala di antara satu riwayat. Dia berdoa, kalaulah aku hidup ni
Maknanya akan dipaksa oleh pemerintah Mu'tazilah supaya kata Al-Quran tu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan akan terjadinya fitnah yang besar kepada umat Islam, maka engkau matikanlah aku. Lalu tu 3-4 hari kemudian lepas daripada Imam Bukhari tu berdoa, meninggal dunialah Imam Bukhari. Kerana apa? Tak mahu kata Al-Quran tu makhluk. Kerana apa tak mahu kata? Kerana Al-Quran dengan kalamullah ialah lafaz dua tu lafaz yang sama. Lafaz muradif. Bila sebut Al-Quran, fahamnya kalamullah. Bila sebut kalamullah, huwal Quran, ialah Quran. Itu dua lafaz ni saling ganti mengganti. Benda pada percakapan kita sama. Quran, kalamullah. Kalamullah ialah Quran. Maka bila sebut ulama-ulama hebat-hebat muktabar seperti Imam Ahmad Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari tadi, kalau dia kata Al-Quran tu makhluk takdirnya, maka masyarakat selepas daripada tu maknanya akan berlaku kekacauan fitnah yang sangat besar. Akan mentahmah, akan mendakwa, akan mengatakan kalamullah, kalam Allah ialah makhluk. Bawa kepada kata sifat kalam itu makhluk, maka kafir. Kata begitu. Kerana Al-Quran kalamullah. Bila kata Al-Quran tu makhluk, kalamullah, kalam Allah ialah makhluk. Sifat kalam Allah tu makhluk, takut gi situ. Itu poin besar dia. Takut gi bawa kepada kata kalam Allah. Sifat kalam Allah kita nak mengaji ni. Makhluk, bukan kodim. Jadi kafir masyarakat ketika tu. Umat Islam maknanya hak ke belakang lepas daripada tu. Mungkin pada zaman tu bolehlah Imam Bukhari maknanya memperbetulkan, aku kata Al-Quran tu makhluk, bagian helahnya. Aku kata begitu tu bagian sebabnya boleh. Tapi hak ke belakang tu bawa kepada kata sifat kalam itu makhluk, maka jadi kafir seseorang tersebut. Kerana siapa tu? Kerana dia, tu sebab besarnya di dia. Kerana tu dia tak mahu jadi begitu, fitnah yang berleluasa akan berlaku. Maka dia sanggup Imam Ahmad Auza'i tadi dipenggal kepala, dibunuh, dikurungnya. Imam Bukhari berdoa bagian tadinya. Tu kerana takut terjadinya fitnah. Sebab tu bahaya. Kalau maknanya kita tu ada ilmu sedikit sebanyak, bercakap benda-benda yang bawa kepada kecelaruan masyarakat, tu haram tu. Tak boleh bercakap begitu tu. Bahaya. Ni ulama-ulama besar dia tak bawa, tidak kata satu perkara yang membawa kepada fitnah kepada umat Islam khususnya. Kerana tu dia maknanya sanggup dikenakan hukuman tadi. Imam Ahmad bin Hanbal tadi di penjara, tak kena bunuh dia, tapi boleh keluar penjara tu maknanya 2-3 raja hak memegang tampuk pemerintahan. Lepas daripada tu barulah maknanya dibebaskan dia. Duduk dalam penjara 2-3 pemerintah lamanya, barulah pemerintah seterusnya, anak dia, cucu dia, cicit dia tu baru bebaskan Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Baru nyata salah pegangan dia tadi, bawa kepada fahaman yang betul, membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas dibebaskan, ditawarkan dengan harta yang sangat banyak. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, hak ni fitnah lebih besar daripada hak aku duduk dalam penjara tu. Ni ulama akhirat. Maknanya fitnah hak paling besar ialah aku ambil harta hak banyak ni, sebagai pampasan lah. Kalau kita kurung aku 2 juta saman, tak kira aku, tu kita. Ni ulama akhirat ambil harta ni, hak tu lebih jadi fitnah kepada diri aku daripada aku duduk dalam dikurung dalam penjara tu, di rotan dan sebagainya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pokok pangkalnya pada perbicaraan kita hari ini, iaitulah sifat kalam. Tu. Baik. Ke-13
ialah kalam, ialah sifat kalam. Artinya, arti kalam tu terjemah dulu dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu kitanya. Kalam-kalam ni ialah berkata-kata. Ini terjemahan dulu-dulu ni. Maknanya sebagaimana kita maklumlah, di tiap-tiap sifat ma'ani kita terjemah dengan kata perkata. Kena takwil begitu. Kerana berkata-kata ni ialah kena kepada samaratus sifah nama dia. Apa samaratus sifah? Buah hasilan. Manakala Allah bersifat dengan sifat perkata, manakala Allah bersifat dengan sifat perkata, maka Allah berkata-kata. Manakala Allah berkata-kata, dia kata-kata apa? Dia akan beritahu, dia cerita bagian-bagian. Hak tu panggil ta'alluq. Tiga situasi tu. Yang pertama kita nak mengaji sekarang, sifat. Mana hak sifatnya? Sifat kalam tu lah. Hak terjemah tepatnya, perkata. Adapun berkata-kata, kena juga terjemahan tadi. Kalam, berkata-kata, betul juga. Tapi hak tu bukan sifat. Hak tu ialah samaratus sifah. Hak kita nak belajar ni sifat. Sebab tu panggil sifat 20. Sifat 13. Nak mengaji tentang sifat, dah nak mengaji tentang sifat, terjemahan biar kena pada sifat. Mana terjemahan hak kena pada sifat, hak tepatnya? Iaitulah berkata. Seperti kita, manakala ada di kita sifat perkata, yang Allah Ta'ala jadikan hak makhluk kita ni di maknanya hujung lidah kita, anak lidah kita, ada satu sifat di situ. Sifat perkata Allah Ta'ala jadikan di kita. Manakala ada sifat perkata di kita, kita boleh bercakap. Kita boleh nak melontarkan perkataan. Kita boleh nak berkata-kata. Bila kita berkata-kata, kita kata-kata apa dengan dia? Kata-kata begini, cakap dia begini. Hak tu panggil ta'alluq. Hak bergian. Tu panggil sifat ma'ani, samaratus sifah, dan kategori satu laginya ta'alluq. Tu 3 kategori tu. Ni kita nak mengaji ni sifat. Jadi sifat terjemahannya ialah perkata. Tu terjemahan dia. Baik. Kemudian manakala sifat kalam ni, kalam-kalamnya terjemahannya ialah perkata, maka kalam tu sendiri hak daripada bahasa Arab tu. Kalam, kaf, lam, alif, mim, kalam. Maka Arabnya sebut kalam. Bahasa Melayu kita terjemahan kalam ni keluar 4. Keluar 4 terjemahan. Arab sepatah saja kalam. Ni kena faham 4 ni. Kalau tidak jadi keliru kita. Sebab tu payah dia ni. Maka kalam yang pertama, bila sebut kalam, yang terjemahan kitanya perkata. Maka perkata ni dia panggil kalam ismi nama dia. Dia panggil kalam ismi nama dia. Apa kalam ismi? Ialah satu sifat. Satu sifat yang sedia kala lagi ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia panggil kalam ismi. Sebut sepatah kalam. Terjemahan yang pertama, perkata. Apa tu perkata? Perkata dengan makna, dengan bahawa pada istilahnya kalam ismi. Apa kalam ismi? Satu nama bagi sifat Allah Ta'ala yang sedia kala lagi ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil kalam dengan makna kalam ismi. Sifat Allah lah ni kalam ismi ni yang kita terjemahnya perkata. Yang kedua, bila sebut kalam, ada kalanya dengan makna kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Mahu berkata-kata tu.
Mahu berkata-kata ni dia panggil kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Mahu berkata-kata ni satu kalam yang disediakan, satu kalam yang kita nak cadangkan untuk kita bercakap. Itu dia panggil kalam nafsani. Satu kalam hak kita sedianya nak bercakap apa dia. Hak kita cadang nak bercakap kat gi misalnya, kalau kita ni satgi aku nak bercakap begini. Benda hak kita cadang tu dia panggil kalam nafsani, nama dia. Dua. Yang ketiga, bila sebut kalam dengan bahawa kalam masdari. Apa kalam masdari? Berkata-kata. Diri kita bercakap tu. Perbuatan kita bercakap tu. Kelakuan kita berkata-kata, nak berkata-kata tu. Yang ni dia panggil kalam masdari. Yang ialah tadi samaratus sifah hak tadi. Mana kalau Allah bersifat dengan sifat berkata, Allah boleh berkata-kata. Berkata-kata tu samaratus sifah, yang ialah kalam masdari. Tu kalam masdari ni berkata-kata, diri kelakuan bercakap tu. Tu panggil kalam masdari. Dan manakala berkata-kata, bercakap, maka keluarlah perkataan. Kalau di kita, lahirlah maknanya percakapan. Percakapan tu ataupun perkataan hak keluar tu, dia panggil kalam lafzi, nama dia. Nampak semuanya. Sebut sepatah saja kalamun. Kalam dengan makna perkata. Kalam ismi ataupun kalam nafsi, nama dia. Yang kedua, kalamun dengan makna kalam nafsani, mahu berkata-kata. Suatu kalam yang disediakan untuk kita bercakap, kalam nafsani. Bila sebut kalamun dengan makna berkata-kata, kalam masdari. Bila sebut kalam, ada kala dengan makna perkataan tu. Kalam perkataan tu nama dia apa? Hak tu kalam lafzi, nama dia. Tu kalam lafzi, nama dia. Tu pak perikat ke semua sekali. Baik. Manakala begitu, manakala kita faham empat ni, maka bolehlah kita kata Al-Quran tadi, pada bahasan Al-Quran tu yang dikatakan oleh Mu'tazilah tadi makhluk. Adakah betul? Betul dari sudut hakikat. Betul, Al-Quran tu makhluk. Kerana kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak berhuruf, tak bersuara. Al-Quran tidakkah kita baca ada huruf, ada suara, ada dulu, ada kemudian. Innallaha wa malaikatahu, contohnya. Inna dulu, baru Allah. Tu ada dulu, ada kemudian, ada baris. Tu semua tu Al-Quran lah tu. Maka Al-Quran hak tu, hak ni dia panggil kalam lafzi tu. Hak kita duk baca tu, Al-Quran hak kita duk baca tu, hak besar tu, tu dia panggil kalam lafzi, kalam lafaz tu. Maka hak ni makhluk pada hakikatnya. Cuma tak boleh nak keluar di kedai kopi, tak boleh. Tak boleh nak bercakap di kat luar. Al-Quran ialah makhluk, tak boleh, haram cakap begitu. Kerana menjadi fitnah. Cuma dari sudut kita nak belajar, hak ni ialah makhluk. Kerana sifat kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara. Kalam mana hak tak berhuruf, tak bersuara ni? Kalam hak ada di zat Allah Ta'ala tu. Hak kita kata kalam ismi tu. Kalam hak dengan makna berkata tu. Hak ni tidak berhuruf, tidak bersuara, qadim dia ni. Sedia kala lagi ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhuruf, tak bersuara, qadim ni, hak ni sifat perkata hak ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu hak ngaji sifatnya. Adapun Al-Quran, hak tu ialah perkataan yang Allah Ta'ala jadikan suku dah. Allah Ta'ala jadikan huruf, Allah Ta'ala jadikan suara. Maknanya hak tu makhluk ni. Al-Quran tu, hak kita duk baca tu, boba kita duk baca tu, Alhamdulillahirabbil alamin, tu berhuruf, bersuara, berharakat.
ada baris dan sebagainya. Hak ni hak Allah Ta'ala jadikan suku, Allah Ta'ala jadikan maknanya perkataan tadi tu. Maka hak ni makhluk lah, Allah Ta'ala jadikan dia hak ni. Ada pun tak berhuruf, tak bersuara, sedia kala, qadim. Hak ni perkata tu, hak ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita pun sama juga, perkata kita. Hak ada di maknanya anak lidah kita tu. Satu sifat namanya sifat kalam, sifat perkata ada di kita. Berhuruf kah sifat perkata kita di lidah kita ni, di orak maknanya di hujung anak lidah kita ada berhuruf kah? Tak berhuruf. Kalau berhuruf sebut ba, keluarlah ba huruf tu. Dah, bukan. Hak berhuruf tu suara kita. Perkataan hak kita lontar tu, kita boleh tulis apa semua. Hak tu perkataan berhuruf tu. Sama di kita pun maknanya. Ni nak suruh kita faham bandingan dia, umpamaan dia. Maka hak tidak berhuruf, tak bersuara, hak qadim ni ialah sifat kalam Allah Ta'ala, hak dengan makna kalam ismi ni yang kita terjemah perkata. Tu. Jadi Al-Quran kalau kata makhluk, ya, betul. Cuma ulama dia tak mahu kata Al-Quran tu makhluk. Kalau kata pun betul, tapi tak kata kerana takut bawa kepada fitnah orang hak akan datang. Kerana apa takut fitnah tadi? Kerana bila sebut Al-Quran ialah kalamullah, ialah kalamullah. Bawa kepada fahamnya, oh Al-Quran makhluk, kalam Allah ialah makhluk. Bercara makhluk-makhluk ni kalam mana? Kalam lafzi. Tu kalau dari sudut ilmunya tak apalah, dari sudut ilmu. Cuma orang tak mengaji Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Oh, kalam Allah makhluk. Kafir. Kalam Allah sifat perkata ni kalau kata makhluk. Sebab tu ulama tak kata Al-Quran tu makhluk, tetap dengan kata Al-Quran ialah kalamullah, kalam Allah ialah qadim. Kadar tu saja. Tak mahu jadi fitnah kepada masyarakat. Itu baik. Habis. Itu 4 bahagian. Masuk kitab. Ke-13 sifat kalam, artinya berkata-kata, yakni perkata tu. Kalam ismi nak dengan makna tu. Dan iaitu sifat kalam ni, sifat perkata ni, ialah sifatun, ialah nama bagi satu sifat. Sifat perkata, sifat kalam ni, alhamdulillah, hak kita duduk belajar ni ialah satu sifat, satu nama bagi satu sifat yang qadimatun, yang sedia kala lagi sifat ni yang sedia kala, ataupun kita boleh tambah situ, satu sifat yang wujudiyah, satu sifat yang bangsa ada, yang qadimatun, yang sedia kala. Kerana sifat ni sifat wujud, sifat hak bersifat dengan wujud. Sifat ni sifat bangsa ada. Sekira-kira ada dia, kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh lihat sifat kalam ni. Kerana apa? Kerana dia ada. Kullu mawjudin yasihhu ayyura. Tiap-tiap benda ada, sah untuk dilihat. Maka sifat kalam ni satu sifat yang wujudiyah. Dia bersifat dengan wujud. Dia bersifat dengan kidam. Sedia kala lagi ada dia Allah Ta'ala. Dia bersifat dengan baqa', dia kekal sebagaimana zat Allah Ta'ala. Dia bersifat dengan mukhalafah, dia tak sama dengan kalam kita makhluk. Dia bersifat dengan wahdaniyah, ada satu saja di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat kalam ni bersifat dengan wujud, bersifat dengan kidam, bersifat dengan baqa', bersifat dengan mukhalafah, bersifat dengan wahdaniyah. Itu sifat kalam. Jadi sifat kalam ni iaitulah satu sifat. Satu sifat yang wujudiyah takdirnya. Satu sifat yang bangsa ada sifat kalam. Yang qadimatun, yang sedia kala lagi sifat ni. Yang berdiri, yakni yang ada sifat ni pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat kalam.
Jadi sifat kalam ni ialah satu sifat yang wujudiyah, yang sedia kala lagi ada dia di zat Allah Ta'ala. Manakala begitu yang menunjuk ia sifat kalam, yang menunjuk dengan makna yang memberitahu, yang beroyak, yang mencerita gitu. Yang menunjuk, yang memberi reti, yang memberi faham kepada kita, yang memberitahu kepada kita, yang beroyak kepada kita, ia sifat kalam ni. Ia Allah yang bersifat dengan sifat kalam gitu. Ia Allah, hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam ni. Manakala Allah bersifat dengan sifat kalam, menunjuk apa? Dia memberitahu apa? Menunjuk atas sekalian yang wajib dan yang jaiz, menunjuk di atas sekalian yang jaiz, yang harus, menunjuk atas sekalian perkara yang mustahil. Ini dia panggil takluk bagi sifat kalam, takluk bagi sifat perkata. Kalau sifat kudrat, takluk dia mengadakan dan meniadakan. Takluk bagi sifat ilmu, pesen jenis nyata, inkisyaf kita belajar dulu tu. Adapun takluk bagi sifat iradah, taksis, menentukan. Takluk bagi sifat kalam, memberitahu. Menunjuk, memberitahu, beroyak, menceritakan, ataupun memberi petunjuk kepada kita. Balik kita makhluk ni jadi faham akan segala perkara yang wajib, faham akan segala perkara yang harus, faham akan segala perkara yang mustahil. Itu takluk tugas bagi sifat kalam. Menunjukkan segala perkara yang wajib, menunjukkan kepada kita akan segala perkara yang harus, memberitahu, menunjukkan kepada kita akan segala perkara yang mustahil. Mana? Dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita segala perkara yang wajib. Di antaranya Allah Ta'ala firman, Anallah la ilaha illa ana. Aku ialah Allah, tidak ada Tuhan yang engkau sembah melainkan aku. Ini Allah Ta'ala memberi fahamkan kepada kita, memberi reti kepada kita. Allah Ta'ala cerita kepada kita, beritahu kepada kita perkara-perkara yang wajib. Apa yang wajibnya? Allah ialah Tuhan. Itu benda wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Itu semua panggil benda wajib. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah itu satu. Itu panggil beritahu kepada kita, cerita kepada kita perkara yang wajib. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, menunjukkan kepada kita perkara yang harus. Nana dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritanya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dia cerita tentang dia menjadikan langit dan bumi. Itu menjadikan langit dan bumi tu panggil benda harus, langit dan bumi tu. Kita maklum dah, benda harus langit dan bumi. Lagi pula kulu washrabu, atau makan olehmu, jangan kamu membazir, atau panggil benda harus tu, makan ni benda harus. Atau Allah Ta'ala bagi tahu sekalian benda harus di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi tahu, cerita kepada kita tentang perkara-perkara mustahil. Mana perkara mustahil Allah Ta'ala cerita pada kita? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Apa lagi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak. Beranak tu panggil benda mustahil atas Allah Ta'ala. Diperanakkan benda mustahil atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita benda mustahil. Apa ayat? Allah salasus salasah. Tak ingat dah apa. Laqad kafara. Maknanya Allah Ta'ala duk ceritanya berkaitan dengan dia tu bukan Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Sebagaimana pegangan orang kafir tu, beriktikad Allah tu ada tiga misalnya.
Allah Ta'ala cerita juga dalam Al-Quran. Itu panggil benda-benda mustahil tu. Itu benda-benda mustahil. Itu contoh-contoh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Siapa cerita tu? Allah. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan sifat kalam. Yang bersifat dengan sifat kalam. Habis itu. Baik. Lagi sunyi daripada huruf. Sifat kalam Allah Ta'ala ni lagi sunyi daripada huruf. Ayat ni bukan daripada huruf, bukan daripada suara. Sifat kalam Allah Ta'ala ni, ni dia nak menolak apa ni, kata begini ni. Dia nak menolak, maknanya nak menolak puak-puak qaul, perkataan yang mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Tapi sifat kalam Allah ni berhuruf dan bersuara. Ni nak tolak tu ni. Siapa ni? Wahabiyah lah. Wahabiyah. Bagi mereka beriktikad Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah bersifat dengan sifat kalam. Tapi kalam Allah Ta'ala berhuruf, bersuara. Berhuruf yang qadim, bersuara yang qadim. Tu gigak tu. Itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sifat kalam, sifat berkata. Sifat berkata kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Mana mungkin boleh berhuruf bersuara? Sifat berkata kita pun tak berhuruf, tak bersuara. Sifat berkata tak berhuruf, tak bersuara ada di kita ni. Kalau bersuara, berhuruf, keluarlah huruf tu, sing kita sebut. Pecah anak tekak kita ni. Keluar huruf, sing keluar contohnya. Tak, perkata kita tu pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka kalam Allah Ta'ala, sifat dia pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini nak menolak fahaman yang mengatakan sifat kalam Allah berhuruf, bersuara. Itu maha suci Allah. Dan lainnya, lain daripada huruf dan suara. Apa dia? Ada harakah, ada baris, berbahasa Arab, derah, kuat. Ikutlah maha suci Allah. Sifat perkata Allah bukan begitu. Itu Al-Quran bahasa Arab, kalam lafzi. Ingat, kalam lafzi, bukan kalam ismi. Kalam lafzi, iaitu Al-Quran tu berbahasa Arab tu. Kalam lafzi, Allah Ta'ala jadikan suku dah tu. Allah Ta'ala jadikan makhluk dah tu perkataan tu. Tu ialah berbahasa Arab. Ada baris bagian-bagian dulu dan kemudian. Tu makhluk Allah. Allah Ta'ala jadikan suku. Hak kita bicara sekarang ni sifat Allah, sifat kalam Allah, perkata Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan bahasa Arab. Kalau di kita pun bukan bahasa tu ada di kita tu, sifat perkata tu bukan berbahasa. Hak berbahasa tu keluar perkataan, bahasa Melayu, bahasa Arab, India lah, Cina lah. Itu hak lafzi tu. Tu di kita tu. Baik. Bayan pada kata lain-lain tu daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Tidak ke semua sekali. Hak makhluk bukan semua sekali. Habis itu. Dan takluk ia kalam ni. Dan takluk ia kalam, tugah ia kalam ni dengan segala perkara yang tersebut. Apa dengan segala perkara yang tersebut? Yakni dengan segala perkara yang wajib. Ayah bagi tahu dah tadi. Bertakluk dengan segala perkara yang harus, bertakluk dengan segala perkara yang mustahil. Atau takluk bagi sifat kalam dengan segala perkara yang tersebut, yakni segala perkara wajib, harus dan juga mustahil. Bandingan dia seperti ilmu lah, yakni seperti sifat ilmu lah. Sifat ilmu yang kita mengaji tu, sifat ilmu pun bertakluk kepada sekalian perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu benda-benda wajib, Allah Ta'ala tahu benda mustahil, Allah Ta'ala tahu benda harus. Itu ilmu sama sebagaimana sifat kalam pada pihak bertakluk pada kata wajib, harus dan juga mustahil. Tetapi sungguh pun sama dengan sifat ilmu, tetapi takluk ilmu ni dia panggil takluk inkishaf. Dia panggil takluk pesen jenis nyata, atau panggil takluk inkishaf pada istilah dianya. Dan takluk kalam ni, takluk sifat kalam ni dia panggil takluk dilalah lain.
takluk ilmu dia panggil takluk pesen jenis nyata. Pesen jenis tahu kita panggil. Tahu benda harus, tahu benda wajib, tahu benda mustahil. Atau tahu nyata-nyata tu dia panggil inkishaf. Adapun takluk sifat kalam dia panggil takluk dilalah. Artinya arti takluk dilalah ni menunjuk, beroyak, nak memberi faham kepada kita, nak menceritakan kepada kita. Atau dia panggil takluk dilalah atau sifat kalam. Habis dan takluk kalam. Dan takluk kalam dengan nisbah. Dia nak hurai satu-satu dah ni. Ni tak wajib tahu ni. Ni fardu kifayah sahaja. Fardu kifayah sahaja ni. Dan takluk kalam, dia nak hurai secara terperinci takluk kalam ni. Dan takluk kalam, tugas kalam dengan nisbah, dengan diadukan kepada lain daripada suruh dan tegah. Kalau kita adukan, kita nisbahkan dengan lain daripada suruh dan tegah. Jangan kita tilik pada ayat-ayat hak pesen jenis suruh. Jangan kita tilik pada ayat-ayat hak pesen jenis tegah. Jangan tilik situ. Jangan tilik pada ayat suruh, Allah Ta'ala suruh kita solat. Jangan tilik pada ayat hak Allah Ta'ala suruh jangan kita berzina contohnya. Itu dia panggil ayat suruh, ayat tegah. Pesen jenis Allah Ta'ala cerita suruh kita semayang, tegah kita daripada berzina. Jangan tilik pesen ayat-ayat hak jenis ayat-ayat suruh dan tegah ni. Kalau tak tilik di situ, dia panggil takluk tu takluk tanjizi qadim. Dia panggil takluk tanjizi qadim. Apa takluk tanjizi qadim? Yakni Allah Ta'ala berkata-kata luluh untuk Allah Ta'ala berkata-kata sedia kala lagi. Luluh Allah Ta'ala nak berkata-kata. Luluh Allah Ta'ala berkata-kata sedia kala lagi. Ni pada selain daripada hak suruh dan hak tegah. Allah Ta'ala luluh sedia kala lagi. Sedia kala lagi maknanya luluh bagi Allah Ta'ala berkata-kata pada hak selain daripada pesen jenis hak suruh, hak tegah. Apa hak pesen lain daripada suruh dan tegah? Umpama puji. Allah Ta'ala ayatnya di antara innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala firman sesungguhnya Allah Ta'ala ni berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Hak tu suruh kah? Ayat pesen jenis tegah kah ayat begitu? Tak, ayat menceritakan. Dia cerita tentang dia maha kuasa. Hak ni Allah Ta'ala bagi tahu sedia kala lagi. Allah Ta'ala berkata-kata sedia kala lagi hak ni. Allah Ta'ala bagi tahu sedia kala lagi hak ni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dia panggil tanjizi qadim. Allah Ta'ala berkata-kata sungguh. Allah Ta'ala bagi tahu sungguh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Dia kata sungguh ni bila ni? Dia kata sungguh ni kena kepada kalam masdari. Kena kepada kalam hak ketiga ni. Kalam masdari. Dia berkata-kata sungguh. Dia berkata-kata sengoti. Dia bercakap sengoti. Dia kata apa? Dia kata Allah Maha Kuasa contohnya. Ayat tadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika tu dia panggil tanjizi qadim. Ni payah sikit tu. Nak faham payah sikit tu. Ni bahasan sifat kalam ni payah sikit kerana ada 4 makna tadi. Hak kita mengaji tadi ada 4 makna bila sebut kalam. Hak sini ni kena kepada kalam masdari. Kena kepada kalam masdari tanjizi qadim. Habis itu. Tak apalah tak faham tu bagi tahu dulu perlahan-lahan. Apa tu ulang belajar dia. Begitulah cara dia nya. Adapun dengan nisbah kepada kedua-duanya, kedua-dua suruh dan tegah ni pula. Nisbah kepada suruh dan tegah. Nisbah kepada hak pesen jenis Allah Ta'ala suruh, hak pesen jenis Allah Ta'ala larang. Kalau nisbah pada hak ni, dan maka jika tiada disyaratkan, maka jika adapun dengan nisbah kepada kedua-duanya, kedua-dua suruh dan tegah pula. Kalau nisbah kepada hak pesen jenis suruh, hak pesen jenis tegah ni pula,
Maka jika, yakni maka padanya beberapa tafsilan. Kena kata begitu. Maka padanya beberapa tafsilan. Yang pertama, maka jika berlaku atas perkataan pendapat ulama yang mengatakan tiada disyaratkan. Bagus maksud kita. Sekali lagi, adapun dengan nisbah kepada keduanya, kedua suruh dan tegah, nisbah pada hak pesen jenis suruh, hak pesen jenis tegah, maka padanya tafsil. Ada beberapa huraian. Ada dua huraian. Yang pertama, jika kita berlaku atas perkataan ulama yang tiada mensyaratkan pada kedua-duanya, kedua-dua suruh dan tegah ni, tak syarat kata ulama, ada yang disuruh. Tak syarat kata ulama, ada yang ditegah. Hak pesen jenis ayat suruh, ayat tegah ni kata setengah ulama, tak syarat ada yang ditegah. Tak syarat kena ada kita hak kena suruh. Gitu. Maka ketika tu nama dia demikian jua, artinya tanjizi qadim juga. Panggil tanjizi qadim sama dengan hak saat ni lah. Kena kepada kalam masdari. Apa dia? Sedia kala lagi Allah Ta'ala boleh nak bagi tahu ayat-ayat hak pesen suruh, hak pesen larang. Walaupun kita tidak ada lagi, sedia kala lagi Allah Ta'ala boleh nak suruh, boleh nak larang kita. Allah Ta'ala sedia kala lagi, walaupun kita tu kita tidak ada lagi. Bukan kena kepada kalam masdari, kena kepada kalam nafsani. Kena kepada kalam nafsani. Hak nombor 2. Hak ni hak kata ulama tak syarat kena ada kita. Nak suruh ni tak syarat kena ada kita. Nak larang ni tak syarat kena ada kita. Nama dia apa pada istilah dia? Nama dia tanjizi qadim. Nama dia apa? Tanjizi qadim. Sedia kala lagi Allah Ta'ala boleh nak suruh, boleh nak larang. Allah Ta'ala mahu suruh, mahu larang ni sedia kala lagi. Itu kena kepada kalam nafsani. Dengan maknanya kita tak ada lagi. Ketika kita tidak ada lagi ni, Allah nak suruh boleh dah. Sedia kala lagi boleh dah dia nak suruh. Kita tak ada lagi, nak larang kita tu boleh sedia kala lagi. Kerana Allah Ta'ala tak bisa. Dia boleh nak berkata-kata, dia boleh nak suruh. Bandingan seperti kita tidak ada anak. Kita anak tak ada lagi. Kita berkahwin dah, anak tak ada lagi. Jadi kita tu kita tak bisu. Dah kita tak bisu, kita boleh nak cadang dalam hati kita. Kalau kita lah, ni makhluk contoh kita. Kita boleh nak cadang, oh nanti aku ada anak, bila dia besar, ketika umur 7 tahun, aku nak suruh anak aku dengan solat. Anak ada dah ketika tu. Kita nak suruh tu, anak ada dah. Tak ada lagi. Tapi ketika tu, boleh dah kita nak suruh. Iaitu, kita nak cadang untuk kita suruh. Itu dia panggil kalam nafsani. Kita cadang nak suruh. Tak ada lagi anak kita, tapi cadang dah. Nanti dia 7 tahun, aku nak suruh dia dengan solat. Nanti umur dia 7 tahun, aku nak larang dia daripada buka aurat. Itu panggil suruh dan teguh. Tak ada lagi anak kita, tapi kita cadang dah. Itu dia panggil kalam nafsani. Kalaulah maknanya tak syarat pada suruh dan tegah ni ada kita, ketika tu dia panggil tanjizi qadim. Iaitulah kalam nafsani. Allah Ta'ala maknanya boleh mahu berkata-kata, maknanya walaupun kita ni tidak ada lagi. Walaupun kita tidak ada lagi, dia cadang dah. Nak suruh begian, nak larang begian. Itu dia panggil tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Belik dah sini. Tanjizi qadim nama dia. Baik. Dan jika disyarat akan dia, akan suruh dan tegah ni, yakni jika kita berlaku atas perkataan ulama yang kedua yang mengatakan disyaratkan pada ayat suruh dan tegah ni, pada benda hak pesen kena suruh kena tegah ni, disyaratkan kena ada kita.
Kena syarat ada kita, ketika tu nescaya adalah takluk kalam pada ketika itu, nama dianya suluhi qadim. Dia panggil suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patuk padan sedia kala lagi. Allah Ta'ala nak suruh, nak larang kita. Kerana Allah Ta'ala tak bisu. Allah Ta'ala patuk sedia kala lagi, nak suruh, nak larang kita. Itu dia panggil suluhi qadim. Nama dia takluk suluhi qadim. Bila dipanggil takluk suluhi qadim ni, iaitu dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegur. Sebelum ada kita, sebelum ada yang disuruh, sebelum ada kita hak kena akan tegur ni, dia panggil suluhi qadim. Patuk padan sedia kala lagi. Allah Ta'ala patut dah dalam keadaan patut ketika tu, dalam keadaan patut dia nak suruh, dalam keadaan patut dia nak larang. Kita tak ada lagi, tapi dalam keadaan patut dia nak suruh, dalam keadaan patut dia nak tegur. Itu dia panggil suluhi qadim. Akhir sekali, dan tanjizi hadis nama dia, iaitu bila akan dipanggil dengan tanjizi hadis pada istilahnya, iaitu kemudian daripada ada kedua-dua yang disuruh dan yang ditegur. Selepas daripada ada kita, dia panggil tanjizi qadim. Tanjizi hadis, Allah Ta'ala baru suruh, baru larang kita. Bila ada kita, Allah baru suruh kita, baru larang kita. Maka dia panggil tanjizi hadis. Habis itu tentang takluk. Ni fardu kifayah sahaja. Tahu bagian takluk tadi. Itu payah sikitlah. Payah sedikit. Sebab tu di sifat kalam ni payah perbicaraan dia. Habis itu dulu. Dan mustahil lawan dari sifat kata, iaitu dulu atau ada huruf atau ada suara. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.